Okey, dalam sebelum tu ada dalam saya bacakan tentang surah Al-Baqarah ayat 216 tentang usaha, doa dan tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi berkaitan dengan perkara tersebut, ayat-ayat ini pun kita melalui sekarang ni tempoh dalam pandemik selama hampir 2 tahun, dah 2 tahun kita berada situasi normal baru. Jadi keadaan dah berubah, jadi pelbagai perubahan termasuklah perubahan di sekolah. Jadi walaupun kita tak rasa senang, namun mungkin ada baik bagi kita. Jadi kita semoga apa yang Allah berikan pada kita ni kita dapat mensyukuri, dan kita juga bertawakal, sentiasa berusaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT dalam situasi yang kita sedang hadapi ini. Moga-moga dia akan memberi satu hikmah dan sinar baru kepada kehidupan kita dan anak-anak, insya-Allah. Okey, next terusnya. Pada ujian setara dulu kita okey, kepada ibu bapa pelajar tahun 6 2021, mungkin tahun ni agak mencabarlah kepada pelajar-pelajar tahun 6 bagi tahun 2021, selain mereka menghadapi peperiksaan UPSRA. Kalau ikutnya sebelum ni UPSRA ditukar kepada UPSRA, kemudian diubah lagi kepada ujian setara. Dan pada masa sama, murid tahun 6 juga akan menghadapi ujian penilaian kelas kapal yang mana diubah sekarang ni kepada MP kapal. MP kapal. Nanti kita ada penerangan juga tentang MP kapal. Sebelum tu saya sentuh dulu berkaitan dengan ujian setara bagi pelajar tahun 6. Tahun 6 2021 yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Jadi mohon kepada para ibu bapa dapat memberi tumpuan dan juga pemahaman tentang taklimat pada hari ini, termasuk anak-anak murid tahun 6. Okey, berkaitan dengan ujian setara tahun 6 ni, Ustaz, maaf mencilah Ustaz. Ada parent yang kurang dengar, boleh Ustaz kuatkan sikit. Okay. Ustaz, ada gangguan, ada suara budak tu Ustaz. Ya. Anak saya ni duduk. Ya. Okey, minta maaf dia duduk di rumah ni ada okey, seterusnya berkaitan dengan ujian setara ni. Ujian setara ialah ujian yang akan diadakan, di plan tindakan dia. Ujian ni akan dijalankan seperti jadual yang disediakan. Pada tarikh 8 hingga 12 November tahun 2021. Okey. Ujian ni melibatkan sekolah rendah agama, kemudian sekolah Siras, sekolah Islam rendah agama Jawi, Institut Pendidikan Islam Swasta. Jadi ujian yang SRA, Siras, IPI swasta ni akan dijalankan secara bersemuka. Maknanya murid-murid kena hadir ke sekolah dan akan diberi soalan bertulis dan menjawab secara bersemuka lah, bersama dengan guru-guru pengawas yang ada di sekolah. Manakala bagi kafar ujian akan
diadakan secara online. Ini untuk pelajar kafah. Sebab apa? Sebab dalam makluman ataupun daripada keliling yang telah dikeluarkan oleh pihak JAKIM dan statement daripada menteri, iaitu kafah akan meneruskan sesi PDPR sehingga pada tahun hadapan, maknanya sehingga pada bulan 2 tahun 2022. Walaupun sekarang ni kita dah berada dalam fasa 4, namun kafah diteruskan PDP dia secara di rumah lah, maknanya berada di rumah. Maknanya murid-murid tak perlu hadir ke sekolah. Jadi mandangkan arahan atau keliling sudah keluar, jadi pelaksanaan untuk murid kafah diadakan secara online. Dia ada secara online, dia jawab secara online di rumah. Namun adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tapi kalau pelajar SRA diwajibkan hadir ke sekolah pada tarikh 8 hingga 12 November 2021. Okay. Kalau pelajar sekolah rendah agama Al-Muttaqin, jumlah dia lebih kurang 47 orang. Jadi 47 orang ni diwajibkan hadir pada tarikh yang ditetapkan. Nanti kita akan tunjuk jadual dia, pelajaran apa yang akan dilaksanakan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. Okey, pada 9 hingga 14 November ni adalah penandaan, maknanya selesai dia pada hari Khamis. Dalam pada murid dalam proses menjawab tu 9 dan 14 tu dah penandaan. Guru-guru dah selesai hari pertama tu, terusnya guru akan terus menanda peperiksaan. Sebab kita pun nak mengejar kepada nanti untuk pengumuman keputusan peperiksaan. Jadi penandaan terus dilaksanakan selepas saja ketap pertama selesai pada 8 tu, 9 tu terus bermula penandaan. Kemudian 18-19 November ni penyerahan keputusan dan analisa kepada JKTDP Zon. Maknanya pihak sekolah akan menyerahkan keputusan kepada pihak Zon dan pihak Zon akan diserahkan kepada pihak jabatan dan akan keluarlah keputusan sepasti, insya-Allah. Okay, next. Okay, ini pengurusan jadual tempoh atau masa peperiksaan. Okay, jadual peperiksaan secara dalam talian akan dilaksanakan. Okay, ini kalau dalam peperiksaan yang untuk murid-murid yang secara online lah, dia akan oleh pihak jabatan. Okay, untuk yang ujian antara yang ni dia ada dah ditetapkan lah, yang bersemuka ni dah ditetapkan. Okay, kalau yang pelaksanaan cara talian ni dia sama juga macam murid-murid secara bersemuka pada jam dan tarikh yang sama. Cuma dia punya pelaksanaan dia berbeza sikit lah dengan bersemuka, sebab bersemuka kita terus bagi kertas. Tapi di online ni alhamdulillah lah, saya rasa lega sikit sebab pelajar kita tak perlu buat online untuk peperiksaan ujian antara ni. Sebabnya online ni dia agak sedikit, maknanya kena jaga dalam tempoh tersebut supaya tidak berlaku gangguan peranti yang ada dan lain. Dia ada juga waktu-waktu nak buka dia, selesai dia, maknanya online ni agak rumit sedikit. Namun alhamdulillah untuk pelajar darjah 6 SRA, kehadiran di sekolah secara bersemuka, maknanya untuk kerumitan untuk online tu kita tak menghadapi lah. Cuma kita nak mungkin yang tidak hadir je, yang akan mungkin yang timbul mungkin masalah yang tidak hadir tanpa makluman. Ini kita harap tidak berlaku lah pada pelajar-pelajar di sekolah kita. Okey, ini saya tak perlu tunjuk kepada ni, kita terus lihat jadual. Ini jadual dia. Okey, jadual untuk peperiksaan. Ini saya minta kepada ibu bapa dapat bagi perhatian. Nanti insya-Allah kita boleh bagi dalam, kita serahkan cara dia pada dalam grup jadual ni. Guru kelas akan beri kepada bapa lah untuk tampal kat rumah sebagai ni lah untuk
anak-anak kita dapat tahu pelajaran apa untuk menghadapi peperiksaan pada tarikh yang ditetapkan. Okey, untuk pada 1 November ini, hari Isnin ni, untuk makluman, kertas soalan khat akan dihantar ke sekolah untuk edaran. Jadi untuk makluman ibu bapa, saya difahamkan oleh pihak jabatan, kertas soalan khat ni akan diberi secara email. Maknanya dia bagi dalam email dalam bentuk soft copy. Jadi kita akan bagi kepada ibu bapa secara soft copy juga untuk dicetak. Maknanya untuk dicetak. Dan dalam tempoh seminggu tu pelajar akan buat di rumah, akan menjawab soalan khat ni di rumah dan hantar pada hari pertama kehadiran ke sekolah pada hari Isnin. Hantar ke sekolah pada hari pertama bersemuka. Pada peperiksaan bersemuka, hari pertama Isnin tu kena hantar kertas jawapan khat. Maknanya khat ni dia lebih kepada penulisan seni. Jadi tidak timbullah kita kata dia nak tiru dan sebagainya sebab dia akan buat sendiri. Jadi harap-harap murid tersebut dapat buat sendiri dan lepas tu akan hantar ke pihak sekolah pada tarikh 8 November. Jadi hari Isnin ni insya-Allah kami akan bagi secara bila dapat dia daripada jabatan secara soft copy, kita akan bagi kepada ibu bapa untuk di print di rumah dan terusnya pelajar-pelajar akan jawab di rumah dalam tempoh seminggu tu lah. Daripada hari Isnin tu sampai hari Jumaat boleh buat soalan khat. Okey. Seterusnya pada 8 November, ni pada 8 November maknanya selepas cuti di Pulau Bali. Hari pertama, hari Isnin, jadual dia ialah pelajaran fiqh. Pelajaran fiqh selama 70 minit. Selama 70 minit. Untuk makluman ibu bapa, soalan kita asalnya sebelum ni kita tak situasi pandemik ni kita merancang sebelum kita masuk ke fasa 4 ni, maknanya sebelum dibenarkan murid-murid hadir ke sekolah, pihak jabatan dah pun membina soalan secara online, maknanya buat secara Google Form. Jadi dah praktik, dah siap pembinaan soalan tu secara Google Form, maknanya ada 70 soalan objektif. 70 soalan objektif yang mana murid akan jawab pada asalnya dalam Google Form. Dia jawab jawapan alif bajindah dan ada beberapa soalan yang aneka pilihan yang berbentuk tanda right, betul. Itu ada beberapa soalan lah. Tapi keseluruhan markah dia ialah 70 markah dan murid akan jawab dalam masa 70 minit kalau ikut asal dalam Google Form. Namun bila dah dibenarkan dalam fasa 4, murid-murid datang ke sekolah, jadi diubah kepada ujian tara ni, maknanya murid akan menjawab secara bersemuka dan tempoh menjawab pun sama, 70 minit sebab 70 soalan. Soalan yang ambil daripada Google Form tu dijadikan hard copy dan murid akan jawab dalam tempoh 70 minit dan jawapan akan ditanda pada kertas OMR, kertas objektif yang diberikan. Maksudnya dia tanda jawapan tu alif bajad kita tu di kertas yang disediakan dalam masa tempoh 70 minit. Okey, jadi untuk hari pertama, satu pelajaran sahaja iaitu pelajaran fiqh. Murid perlu hadir pada sebelum jam 2.30, lebih kurang pada jam pukul 2, antara 2, maknanya lebih awal lah. Kurang-kurangnya kita akan masuk dalam dewan dalam 15 minit awal sebab kita mungkin ada taklimat arahan kepada calon untuk persediaan sebelum menjawab soalan. Jadi kita pada ibu bapa dapat menghantar anak lebih kurang jam 2 petang untuk kita memastikan bila ada dalam tempoh awal kita boleh kenal pasti murid-murid mana yang belum lagi hadir dan kita dapat hubungi dengan segera. Okey. Jadi dan peperiksaan akan bermula pada jam 2.30 petang hingga 3.40 petang. Okey, itu pada hari pertama. Terusnya pada hari kedua, hari Selasa, pelajaran dia ada 2 subjek iaitu pelajaran pertama bahasa Arab pada jam 2.30 petang sehingga 3.40 petang dalam masa 70 minit. Kemudian pelajar akan berhenti rehat sampai pukul 4
dia akan sambung pula pelajaran yang kedua, pelajaran akhlak. Dalam tempoh yang sama juga selama 70 minit. Jadi untuk pelajaran hari kedua, pelajar akan sampai jam 5.10 petang. Maknanya selesai 2 pelajaran. Terusnya pada hari Rabu, pun sama. Hari Rabu pelajaran berikutnya, pelajaran sirah dan pelajaran tajwid. Pada tempoh masa yang sama, 70 minit dan 70 minit dan selesai pada jam 5.10 petang. Dan akhir sekali pada hari Khamis, iaitu pelajaran Tauhid jam 2.30 petang hingga 3.40 petang dan pelajaran Jawi 4 hingga 5.10 petang. Okey. Itu sampai maknanya jadual kita secara bersemuka ialah daripada hari Isnin sampai hari Khamis sahaja. Sampai hari Khamis sahaja. Jadi murid dikendaki eloklah jadual ini supaya dapat hadir pada tarikh yang telah ditetapkan. Sebarang masalah yang dihadapi oleh bapa dan murid-murid calon-calon yang terlibat untuk peperiksaan ini diharap dapat segera menghubungi guru sekolah, pihak sekolah supaya kita dapat mengambil tindakan apa plan untuk kita kita laksanakan. Ustaz, suara Ustaz ni Ustaz tak berapa jelas Ustaz. Ya. Lepas tu macam hilang-hilang. Kejap dengar, kejap tenggelam timbul. Itu apa? Okey, minta maaf sebab di dalam situasi normal baru ni ialah keadaan saya bercakap, saya tak pasti orang yang di sana dengar. Kalau tak dengar, bagi tahu balik apa-apa ni. Cuma saya ulang balik, untuk ujian tara tahun 6 ni dia akan dilaksanakan pada 8 hingga 12 bulan. Namun dalam jadual sebenar ialah sampai 11 bulan. Daripada hari Isnin sampai Khamis. Itu dalam jadual. Okey. Jadi minta ibu bapa dapat alert lah, nanti jadual kita akan edarkan dalam grup sekolah untuk ibu bapa dapat sebagai panduan lah untuk anak-anak mengambil peperiksaan pada hari tersebut. Jadi tarikh kita ialah pada 8 dan sehingga 11 bulan untuk peperiksaan ujian cara darjah 6 jadi harap ibu bapa pelajar tahun 6 dapat mengambil perhatian, bersedialah dalam menghadapi peperiksaan yang akan dijalankan pada tarikh tersebut. Okey. Nanti kita akan buka soalan, kita terus kepada MP Kafar. Okey, saya masuk kepada MP Kafar. MP Kafar. Okay, modul penilaian kelas Kafar ni, modul penilaian kelas Kafar dipanggil MP Kafar. MP Kafar ni menggantikan peperiksaan bertulis PKK yang mana telah dibatalkan dan telah diumumkan oleh menteri sebelum ni dan dibatalkan. Jadi akan digantikan dengan MP Kafar. Okey, penilaian kelas Kafar yakin memperkenalkan pelaksanaan berbentuk penilaian yang menyeluruh menggantikan 5 subjek peperiksaan UPKK secara bertulis.
Okey, penilaian ini akan menggunakan modul penilaian kelas kafah yang dikenali sebagai MP kafah. Okey, modul penilaian secara holistik yang terdiri daripada 2 kategori. Okey, berdasarkan kepada silibus dari tahun 3 hingga 5. Maknanya pelajar-pelajar akan dinilai daripada silibus darjah 3 sampai darjah 5. Penilaian terhadap 3 elemen nilai dan tahsiah, kehadiran dalam PDPR dan juga merangkumi aspek hasil kerja dan komitmen. Okay, ini pun akan dinilai. Selain daripada penilaian secara syafawi, dia juga ada penilaian-penilaian lain yang melibatkan nilai tahsiah, kehadiran dalam PDPR, aspek hasil kerja juga diambil kira untuk pemakahan dalam MP kafah ni. Okay, dalam pelajaran yang pelajar sepatutnya hadapi untuk UPKK ada lima, iaitu yang pertama iaitu pelajaran ulum syariah. Ulum syariah ni dia ada 2 dalam tu, iaitu akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Okey, akidah ni melibatkan pelajaran tauhid dan ibadah adalah pelajaran fiqh. Dia ada 2 dalam satu. Jadi dia jadikan satu subjek iaitu ulum syariah. Okey. Yang kedua, pelajaran jawi dan khat. Jawi dan khat disatukan dalam satu subjek, maknanya dikira satu pemakahan lah, maka penuh 100. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, adab. Okay, adab. Adab ni pelajaran akhlak. Jadi kalau ikut cara bertulisnya, cara bertulis sebelum ni dia bahagi 2 kertas. Dia ada kertas 1 dan kertas 2. Tapi ini kita akan ada secara syafawi ya. Dan yang keempat sirah, yang keempat pelajaran sirah, dan yang kelima pelajaran lughatul Al-Quran ataupun pelajaran bahasa Arab. Okey. Terusnya okey, panduan muat turun MP kafah tahun 2021. Okey, untuk makluman kepada para ibu bapa, murid-murid tahun 5 dan 6 yang akan menghadapi peperiksaan MP kafah bagi tahun ini. Okey, sebelum ni memanglah kita asalnya yang saya sebutkan tadi, perancangan awal ialah pihak JAKIM ingin mengadakan secara bertulis. Namun setelah berlaku PKP, pelaksanaan PKP dibatalkan cara bertulis dan diubah kepada pentaksiran. Jadi bila pentaksiran ni adalah kaedah yang cuba dibincangkan dan hasilnya telah diberikan taklimat kepada kami pada 28 hari bulan lepas, iaitu pelaksanaan pada tahun ni akan dibuat secara bersemuka kalau di sekolah SIA, kalau di sekolah kafah akan secara online. Jadi pihak JAKIM dah menetapkan, tetapan dibuat oleh pihak JAKIM iaitu dokumen hanya boleh dimuat turun pada tarikh yang dibenarkan sahaja pada 8 sehingga 10 bulan. Okey, pada 8 dan 10 bulan iaitu pihak sekolah dibenarkan untuk muat turun soalan tersebut. Jadi pada 8 hari sebulan tu, 8 hingga 10 bulan waktu kita ada ujian antara darjah 6, pihak sekolah boleh muat turun soalan. Mana waktu itulah kami baru dapat tahu bentuk soalan macam mana. Soalan apa yang akan ditanya kepada murid-murid. Jadi bukannya soalan dibagikan sekarang, maknanya soalan akan diberi pada tarikh 8 hingga 10 hari bulan 11 nanti. Itu pun cara muat turun. Maknanya pihak JAKIM akan buka untuk pihak sekolah download, dan kemudian nanti kita akan buat persediaan lah sebagai persiapan kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi MP kafah pada tahun ni. Tapi yang ni hanyalah melibatkan guru-guru sajalah yang akan naik turun soalan ni.
Okey, untuk dokumen MP Kafar ni, untuk dokumen MP Kafar, ni untuk kami lah guru-guru yang akan menilai. Maknanya penilai hendaklah memahami bentuk soalan yang dibekalkan. Dia ada bahagian A dan bahagian B. Kemudian maknanya berstatus sulit. Maknanya soalan ni berstatus sulit. Maknanya pemuat turun ni kami tidak akan dedahkan selagi mana tak sampai pada tarikh yang dibenarkan. Jadi kita akan dedahkan soalan tersebut setelah pada tarikh yang kita akan laksanakan ujian tersebut. Dan tidak boleh disebarkan. Mana ada kita dah ada authority dan integriti kita nak kena jaga dari segi kesahan soalan ni ya. Okey, 5 pelajaran yang akan dimuat turun. Setiap mata pelajaran adalah subjek yang menggantikan ujian bertulis UPKK. Okey, dan ada 5 set modul. Setiap set mempunyai 15 soalan. Penilai memilih 3 set saja. Menilai maknanya guru-guru ataupun pengawas akan menilai memilih 3 set. Dia ada 5 set. Tapi kita akan pilih 3 daripada 5 tu untuk menilai pelajar-pelajar. Okey, dia jumlah dia lebih kurang 108 muka surat bercetak. Dan dia ada ini untuk kami lah guru-guru yang mana nanti akan kita buat suatu penilaian nanti. Okey, next. Okey, modul penilaian kelas kafah Al-Quran dan Fardhu Ain bahagian A. Ni saya ulang balik yang berkaitan tadi. 5 set soalan. Dia ada soalan yang berulang antara setiap set ni ya. Maknanya dia dah set dah. Tak ada soalan yang berulang. Dia ada 5 set, kita akan pilih 3 daripada 5 tersebut. Dan kurikulum dia berdasarkan darjah 3 sehingga darjah 5. Maknanya nanti murid-murid boleh mengulang kaji dengan dibimbing oleh guru-guru darjah 5, iaitu tentang modul atau kurikulum yang soalan yang akan ditanya adalah berdasarkan kurikulum kafah JAKIM daripada darjah 3 sampai darjah 5. Dan apa yang kita telah pelajari di sekolah lah. Yang dalam apa yang guru terangkan, apa yang guru ajarkan di sekolah, itu antaranya yang akan murid-murid perlu hadapi ketika penilaian nanti. Okey, yang kedua penilaian ni guru memilih 3 set, soalan daripada 5 set. Dan yang ketiga soalan dan markah, setiap set soalan mengandungi 15 soalan dan 25 markah. Maknanya setiap soalan ni dia satu set ni dia 3 set ni dia berjumlah 1 set 25 markah. Jadi dia jumlah dia keseluruhan adalah 75 markah. Maksudnya 3 set yang dijawab oleh murid ni akan berjumlah sebanyak 75 markah. Jadi murid akan dalam ujian penilaian ketika tu markah penuh dia ialah 75 bagi 3 set ni. 25 lagi dia akan menilai dari segi tadilah. Nanti ada yang saya sebut awal tadi iaitu berkaitan dengan sahsiah, berkaitan dengan kehadiran dalam PDPR dan hasil kerja dia. Itu 25 yang baki daripada 75 markah penuh untuk soalan secara 3 set tadi. Okey, dan arahannya guru akan baca soalan dan murid dengar dan murid akan jawab soalan tersebut di hadapan guru. Dan penilaian akan dibuat oleh guru berdasarkan jawapan yang telah diberikan. Sebenarnya secara oral. Murid akan jawab setiap soalan yang dikemukakan secara lisan lah. Okay, next. Okey, ini yang modul penilaian bahagian B. Penilaian pemakahan merujuk pada nilai sahsiah. Yang tadi kita secara tadi oral tadi ada 75 markah. Maknanya ada 3 set tu. Tak dengar lagi ya. Mana kuat kan? Habis kuat lah. Jelas. 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 Mungkin ada masalah. Saya punya jelas, tak tahu lain-lain.
Jelas Ustaz, jelas. Saya tak tahu nanti ni saya dah guna tadi, saya guna apa headphone. Tak jelas. Sekarang saya tak pakai headphone. Okey, kita terus apa nanti apa-apa boleh tanya balik. Kalau tak faham lah, tak jelas nanti tanya balik ya. Okey, merujuk kepada yang terusnya, bahagian B ni maknanya selain daripada kita menilai 3 tadi, yang tadi secara lisan ada 75 markah, mana setiap set soalan tu, dan kemudian 25 markah ni, ni adalah penilaian sahsiah, kehadiran dan PDPR sepanjang sesi perkuliahan tahun 2020 dan 2021. Maknanya guru akan ambil kira daripada kehadiran murid tahun 2020 sebelum ni dan juga 2021 dan sahsiah dia, akhlak dia ketika hadir ke sekolah belajar muka ataupun berada dalam ketika kelas secara online dan sebagainya. Berdasarkan pada tu, dia juga dinilai daripada hasil kerja yang diberi, yang dijawab, dihantar kepada guru. Okey. Ini peruntukan markah yang kedua, peruntukan markah keseluruhannya ialah 25 markah. Nilai sahsiah dia 5%. Ni 5% ni adalah nilai sahsiah. Kehadiran 10% dan hasil kerja komitmen 10%. Ini baki yang 25 markah tu. Yang 75 markah adalah oral, adalah lisan daripada set soalan yang akan kita tanya pelajar nanti waktu kehadiran secara bersemuka. Okey, next. Ini ulang balik pemarkahan dia. Pertama, markah bahagian A 75%, bahagian B 25%. Sebenarnya kedua keseluruhannya A dan B sebanyak 100%. Dan skema pemarkahan disediakan selepas setiap soalan. Sebenarnya ni pemarkahan rujukan kepada pengawas lah, nilai yang akan membuat penilaian. Dan orang pemarkahan individu standard akan disediakan ni oleh pihak JAKIM, dah sediakan untuk kami, menyediakan untuk kami isikan markah nanti. Okay, next. Okey, ni yang pertama kita ulang tengok balik Maknanya pendaftaran peperiksaan dah selesai. Peringkat pertama, calon kita dalam awal ni kita dah daftar semua pelajar-pelajar tahun 5 dan 6 untuk menghadapi PKK ni. Dan pada hari tersebut, bila hadirnya murid-murid ni akan dia kata apa, tahulah dia datang ni untuk periksa apa dan dia tahu dia punya angka giliran sebagai calon untuk menghadapi peperiksaan. Kemudian yang kedua, kita ada ni mengada taklimat untuk inilah, untuk itu saya mohon maaf lah kepada para ibu bapa kerana kami, dalam tahun ni memang agak mencabar lah. Tahun ni memang agak mencabar bagi pihak sekolah. Kerana apa, bila kita menghadapi situasi dalam pandemik ni, dia perubahan-perubahan tu dia dari semasa ke semasa. Jadi kita nak bagi taklimat awal pun tak berani nak bagi taklimat. Walaupun ada tanya macam mana kan. Sehinggalah pada 28 yang baru ni, kami dah dibagi taklimat secara jelas tentang pelaksanaan MP Kafar dan juga ujian antara ni, barulah dibagi taklimat pada hari ini. Kerana pada 28 yang lepas kami dibagi taklimat oleh pihak Zul melalui arahan jabatan. Jadi pada hari ini kami baru dapat bagi taklimat. Sebelum ni tak boleh dapat nak bagi taklimat secara jelas sebab kita pun masih lagi tak tahu situasi macam mana. Sebab asalnya nak dilaksanakan secara online. Tapi bila berlaku perubahan, sekolah dibenarkan bersemuka, jadi ada perubahan, murid dibenarkan untuk hadir, jadi ada perubahan juga pelaksanaan dia. Jadi hari ini kita boleh bagi taklimat untuk pemahaman kepada semua para ibu bapa tahun 5, tahun 6. Jadi saya bagi pihak sekolah juga mohon maaf lah kerana kesulitan ni mungkin menyekarkan, namun kita terpaksa hadapi lah. Kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita walaupun dalam situasi yang agak sukar tahun ni. Okey, yang ketiga, kekerapan pemantauan PDPR ni, pelaksanaan PKP ni, maknanya benda ni semuanya dah diambil kira, dari kita akan tengok, kita akan laksanakan lah pada tarikh yang akan diadakan. Nanti teruskan next. Ini tak perlu. Okey, kita tengok tanggungjawab
ibu bapa atau penjaga. Ni harap dapat maklum kepada para ibu bapa dan juga murid-murid. Okey, yang pertama ambil maklum silibus MP Kafar UPKK ni. Saya kata tadi daripada darjah 3 sehingga darjah 5. Darjah 3 hingga darjah 5. Kemudian jadual penilaian ditetapkan oleh guru-guru. Nanti sekolah akan maklumkan tentang penilaian yang akan diadakan. Jadi lagi kita akan maklumkan. Kemudian yang ketiga, memastikan calon dapat dihubungi oleh guru. Ni harap-harap dalam tempoh tarikh yang telah ditetapkan nanti, harap kalau ada masalah pihak sekolah dapat menghubungi calon tanpa kata apa, bila ada ni situasi tersebut, contohnya murid tu tak hadir, kita dapat hubungi ibu bapa tanpa ada masalah lah. Maknanya ataupun ibu bapa sendiri menghubungi kami untuk makluman kalau menghadapi situasi pada hari tersebut. Okey. Supaya kita tak nak nanti ada kesulitan atau perkara-perkara lain-lain yang terpaksa kita merujuk kepada pihak atasan. Kalau dapat kita selesaikan di peringkat sekolah, kita selesaikan peringkat sekolah. Okey, terusnya menjaga kesihatan calon. Harapnya anak-anak murid, calon-calon yang menghadapi peperiksaan pada tarikh yang telah ditetapkan tu berada dalam keadaan sihat walafiat. Kita moga minta jauh daripada sebarang musibah. Tapi kalau ada yang ada simptom-simptom, kurang sihat tu, diminta maklumkan segera kepada pihak sekolah supaya kita ambil maklum supaya apa kita boleh buat plan tindakan terusnya, ya. Dan kita pula nak jaga juga, takutnya nanti kalau ada yang dia ada pembawakan nanti jadi masalah kepada calon lain. Jadi kalau dapat atasi, contohnya dia dah rasa ada simptom-simptom tu, tak perlu hadir ke sekolah, cuma maklumkan segera kepada pihak sekolah untuk kita buat. Mungkin kita ada kaedah lain yang kita dapat sama-sama laksanakan, insya-Allah. Okey, yang terusnya elakkan risiko. Ini antara risiko lah. Risiko yang kita tidak jangka tapi kita minta jauh daripada kita. Kemudian terusnya minta persediaan alat tulis atau keperluan yang ditetapkan. Maknanya murid-murid dia bersedia hadir ke sekolah pada hari tersebut dengan kelengkapan lah. Terutama sekali alat tulis pun bukannya nak ni, dia mungkin untuk menulis nama atau borang yang disediakan tu. Maknanya dia adalah persediaan untuk hadir ke sekolah dengan kelengkapan yang disediakan. Okey, dan kemudian membimbing calon untuk mengulang kaji silibus. Jadi dalam tempoh yang ada sekarang ni, diharap ibu bapa dapat memberi bimbingan kepada anak-anak sebagai persediaan mereka menghadapi peperiksaan pada tahun ni, peperiksaan MP Kafar bagi tahun ni. Yang mana saya kata tadi, silibus dia di antara darjah 3 sampai darjah 5, boleh rujuk kepada guru-guru kelas, apa tajuk, apa pelajaran, apa dia yang perlu dibaca, ditekankan untuk pelajar-pelajar apa buat ulang kaji ya. Okay, next. Okey, dah. Sebelum tu saya nak maklumkan ni kita tak ada dalam slide ni. Cumanya nak maklumkan kepada para ibu bapa bahawa kita peperiksaan MP Kafar ni selepas selesainya ujian setara. Okay, ujian setara tadi, ujian setara darjah 6 yang ditetapkan adalah pada 8 sampai 12 bulan. Okay, ujian setara pada 8 sampai 12 bulan untuk ujian darjah 6 saja, pelajar darjah 6 yang hadir ke sekolah. Kemudian selepas kita cuti 2 hari, hari Sabtu Ahad, 13-14 tu cuti. Kemudian masuk je minggu seterusnya, 15 hari bulan, 15 sampai 19 bulan. Sampai 19 bulan 15 dan 19 sampai 19 bulan minta perhatian kepada ibu bapa dan murid-murid. 15 dan 19 bulan ni adalah ujian untuk penilaian MP Kafar. Kita diberi tarikh 15 sampai 30 untuk pelaksanaan MP Kafar ni. Tapi memang pihak jabatan bagi tarikh antara 15 hingga 30 dan kita pun telah membincang dengan di antara guru-guru untuk pelaksanaan ni, memandangkan dalam bulan ni saja yang kita ada masa
untuk pelaksanaan ujian SARA dan MPKFA. Selain pada itu kita juga nak melaksanakan peperiksaan akhir tahun kepada murid-murid lain. Jadi kita nak mengambil kira juga murid-murid yang tak adil lagi. Kita nak ambil kira orang kata apa ni kepada mereka. Jadi kita dah susun untuk pelaksanaan peperiksaan bagi tahun ni. Jadi darjah 6, 8 sampai 12. Kemudian disambung 15 sampai 19 kehadiran pelajar tahun 5 dan 6 untuk ujian penilaian MPKFA ni. 15 sampai 19. Dan murid-murid ni akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan, kepada guru-guru pembimbing, guru-guru yang telah sebagai pengawas akan dibagikan. Maknanya kalau seorang guru mungkin dia lebih kurang berapa Ustaz Tengku 13, 14. 13 orang kan? 13 orang. 14 orang lah macam tu. Maknanya ada lebih kurang 100 lebih. Jadi guru akan dibagikan jumlah tersebut untuk menilai murid-murid yang hadir pada hari tersebut. Jadi contohnya guru A, contoh Ustaz Tengku lah, dia ada 13 orang murid. Murid tersebut dia akan diberi penilaian dalam tempoh 5 hari. Kita ada 5 subjek, 5 hari, 1 hari, 1 subjek. Bentuk penilaian dia, mungkin bapak dia ada yang bimbang lah kan. Kita pun macam mana anak saya nak periksa ni. Yang saya ulang balik, peperiksaan ni secara lisan. Secara syafawi. Maknanya murid datang pada hari tersebut dan dia akan berada dalam kelas yang telah ditetapkan dan guru yang telah ditetapkan. Jadi guru tersebut akan panggil setiap seorang lah. Dia akan panggil calon pertama, kedua sehingga berapa sampai 13 orang pada hari tersebut untuk dinilai untuk satu subjek. Contohnya pelajar pertama, hari pertama pelajaran ulum syariah. Ulum syariah dia yang kata tadi ada akidah dan ibadah tadi ni, dia akan dinilai pada hari tersebut. Hanya guru akan panggil murid ni, dia akan soal. Apa contohnya kalau pelajaran akidah, pelajaran tauhid, mungkin soalan dia akan tanya berkaitan dengan tauhid. Rukun iman ada berapa, ya? Rukun Islam, sebutkan. Jadi pengetahuan tu. Murid-murid akan jawab dan guru akan menilai. Daripada 5 set soalan yang ada, guru akan pilih 3 set. Dalam 3 set tu dia akan tanya murid tersebut. Dan bila murid dah jawab selesai, dia akan sambung ke murid yang kedua. Okey, untuk hari pertama, terusnya hari kedua pelajaran lain sampai hari Jumaat. Okey. Ini untuk makluman kepada para ibu bapa. Jadi pada tarikh 15 sehingga 19 tu akan dilaksanakan MPKFA. Jadi murid wajib hadir pada hari tersebut dan dia akan dipecahkan setiap kelas. Dia akan dinilai. Dan kalau ada yang tak hadir, dia hanya menghubungi guru yang penilai tersebut. Contoh tadi kalau Ustaz Tengku, ada murid yang di bawah nama dia tu, dia ada murid tersebut tak dapat hadir, dia akan bagi tahu Ustaz Tengku. Kata dia tak dapat hadir pada sekian. Jadi nanti Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Okey, kalau macam sekolah biasa dia petang, MPKFA ni kena pergi pagi ke petang? petang. Mana kena masuk macam ikut jadual sekolah agama je lah. Macam sekolah agama. Oh, petang lah. Mana petang kau apa? Maknanya kita akan laksana waktu petang. Pukul 2 lah, pukul 2.30. Kedua 2.30 sampai pukul 5. 2.30, okey. Tapi murid ni dia dinilai secara dia dalam tempoh tu lah. Kita akan ni kan. Dia akan dinilai secara lisan, dia panggil seorang. Okey. Jadi guru akan ni lah duduk dalam kelas tu. Tapi kalau ada masalah, bagi tahu awal lah kepada guru penilai tu. Nanti guru akan edarkan nama-nama tersebut kepada dalam kelas. Nanti bagi tahu, okey ni grup ni siapa duduk dengan guru ni, guru B siapa, guru B siapa. Maknanya memang kena hadir secara fizikal lah. Kena hadir secara fizikal. Okey. Tapi kena jaga tadilah saya kata tadi, kalau ada masalah, ada simptom-simptom kan, kurang sihat, kena maklumkan awal lah kepada guru penilai tu. Mungkin ada kaedah lain yang boleh dibuat. Mungkin dia boleh buat secara online di rumah ke kan. Okey. Jadi 15 bulan ya? pada 15 sampai 19 bulan. Okey. 15 sampai 19 bulan. Bermula jam 2 petang sampai 2.30 petang sampai pukul 5 petang lah. Setiap hari sampai 19. Kita diberi tempoh sampai 30 bulan. Tapi kita nak ambil kira murid lain juga sebab kita nak nanti kehadiran murid lain pun sekarang kita
Maknanya bila bermula 8 nanti murid lain darjah 1-4 dia akan ada PDPR duduk di rumah je. Okey. Jadi murid darjah kita lepas habis 19 tu 22 barulah kita nak hadirkan murid lain. Sebab kita pun nak buat nanti untuk ujian akhir tahun, murid lain pun kita nak bagi pendedahan juga. Okey. Okey, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak tanya sikit soalan. Ya. Daripada sehingga 30 November, kita constrainkan masa dia untuk 1 minggu saja untuk MP Kafar, betul kan Ustaz? And then tidak ada lagi MP Kafar ni tidak atas talian tetapi secara bersemuka di sekolah, betul? Ya. Dalam 1 minggu untuk tahun 5 dan tahun 6. Ya. Soalan saya, macam mana dengan kedudukan murid di dalam kelas? Adakah murid dipecahkan? Kita akan buat penjarakan. Adakah mereka semua dalam satu kelas ke? Macam mana tu Ustaz? Dia murid ni, kita akan bagi contoh tadi, setiap guru satu orang guru 13 orang murid. Okey, 3 orang murid, mungkin dalam 10 orang guru dia ada 10 kelas. Oh, okey. Murid itu akan duduk dalam kelas dalam bentuk penjarakan lah, maknanya penjarakan yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan pihak KKM kan. Hanya bersama dengan penilai-penilai dia mereka sahajalah ya Ustaz? Dalam penilai itu je, dia tak akan duduk dalam satu dewan. Maksudnya mereka akan berada di dalam kelas tu sehingga tamat masa sekolah, betul? Waktu sekolah, betul. Macam mana dengan masa rehat dan sebagainya? Adakah ibu bapa diminta untuk membawa bekalan untuk murid atau bagaimana Ustaz? Okey, kalau saya pun tumpu dekat tentang yang darjah 6. Jadi kalau yang macam ibu bapa yang darjah 6 kan. Maknanya tadi kalau untuk darjah 6 dia ada berehat daripada 3.40 tu ke 4, maknanya waktu tu kita ada rehat. Tapi mandangkan kantin kita sekarang ni pun sebenarnya baru ni kantin kita tu dia dah berhenti awal. Jadi kita tak ada kantin. Jadi kita galak kalau nak ni anak-anak murid kita bawa air, minuman lah, bekalan dia sendiri sambil sebelum, kalau darjah 6 tadi dia antara nak menunggu untuk soalan kedua tu dia boleh minum. Jadi macam ni untuk murid, untuk MP Kafar ni sebab dia dibuat cara lisan, jadi kita pun berada dalam keadaan di dalam kelas je, tak boleh keluar ke mana-mana. Jadi murid bolehlah bawa makanan, minuman sebagai ni lah untuk dia punya. Kita tak ada bertulis, dia cara lisan ni dia menunggu untuk dia di soal. Jadi pada masa sama sambil dia tunggu tu, dia boleh lah nak minum air ke apa kan. Kita bagi ruang lah. Tadi saya tengok ada parents yang bertanyakan tentang pakaian Ustaz. Pakaian macam mana Ustaz? Pakaian. Okey, kalau ikutnya perpesaan, pakaian wajibnya pakaian sekolah lah. Pakaian sekolah. Kecuali macam menteri pun kata kecuali ada sebab yang memang katalah anak dia dah duduk di rumah, contohlah kan, dah duduk di rumah lama ni, dah badan pun makin naik, pakaian pun dah tak muat kan, contohlah. Jadi tak boleh nak pakai pakaian tersebut. Dibenarkan murid pakai pakaian sukan. Kalau sekolah agama ada pakaian sekolah agama tu pakai pakaian sekolah agama. Kalau tak ada pakaian sukan sekolah agama, boleh pakai pakaian sekolah kebangsaan. Tapi yang situasi yang sesuai lah, kita beri kepada pilihan pakaian sukan. Kita tak bagi pakaian lain lah, pakaian pergi jalan ke mana ke tak. Kita bagi dua pilihan je. Mana yang tak ada pakaian sukan sekolah, dia boleh pakai pakaian sukan. Tapi keutamaan ialah pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah. Yang bagi ni tadi kalau lah dia dah pakaian yang sedia ada tak muat dah, kita beri kebenaran lah. Tapi sebaiknya kita minta semua pelajar pakai pakaian sekolah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Okey, saya ingat ada lagi soalan. Saya harap ibu bapa dapat faham tentang jadual kita tu pada 15 dan 19 tu. Kehadiran. Jadi sebarang apa-apa ni nanti guru penilai yang akan maklumkan. Kalau ataupun berhubunglah nanti kita akan bagi dalam grup. Siapa guru penilai, anak duduk bawah siapa, guru mana. Jadi apa-apa masalah berhubung dengan guru penilai tersebut. Ini Ustaz. Ya. Ini ujian ni lisan saja, betul tak ada? Ujian ni ujian lisan je.
Bertulis ada. Bertulis tak ada, bertulis tak ada. Okey. Dia belisan. Dia akan bagi kami, saya sebut tadi 5 set. Kita akan pilih 3 set. Itu pun pemilihan oleh guru lah, guru penilai tu. Alright. Dia akan soal. Jadi faham. soalan pun kami tak tahu macam mana anak ni kan. Tapi biasa soalan ni dia berdasarkan apa yang murid dah pelajari lah. Contoh tadi kalau fiqah mungkin dia tanya bab wuduk ke apa kan. Tanya apa yang murid dah pelajari. Tiba dia darjah 3 sampai darjah 5 tu dia kena buat ulang kaji situ lah. Nanti guru kelas pun akan bimbing lah untuk apa ni sebelum periksa sebenar tu, bimbing macam mana murid nak jawab kan. Okey. Jadi kita akan bantu seboleh yang mungkin, kita akan bantu. Bukannya kita kata straight. Tak boleh jawab pun tak boleh. Kita akan bagilah clue bagi jugalah kan. Boleh ingat balik lah. Kita tak adalah kejam bagi kepada murid tak boleh jawab. Dia tanya rukun iman berapa, tak boleh jawab. Kita pun potong terus markah. Tidaklah. Okey. Alright. Jadi daripada 3 set tu 75 markah yang akan murid dapat. Yang 25 ni nanti ni yang kita akan ambil daripada yang hasil sebelum ni Maknanya saksi ada yang dia tu itu yang ambil kira. Okey. Nak bagi dapat tu minta anak-anak yang belum hantar kerja bagi selesai tu hantar segera kerja sekolah yang dah bagi tu. Okey. Dah dapat ambil penilaian. Okey. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Ada lagi? Okey, saya juga buka kepada yang untuk soalan yang ujian setara tadi Kalau ada yang belum memahami ujian setara tu. Ujian setara ujian bertulis. Kalau untuk anak yang darjah 6, ujian setara tu adalah ujian bertulis. Maknanya dia hadir untuk menjawab soalan secara bertulis. Secara bertulis pada tarikh yang telah ditetapkan, pada tarikh tetapkan. Ini dia tak ada guru penilai. Ini kita dah untuk darjah 6 ada 47 orang. Kita akan pecah kepada 2 kelas. Kita tak jadikan satu kelas, kita akan pecah kepada 2 kelas dengan penjarakan yang telah ditetapkan. Jadi murid akan hadir dan ditetapkan. Cuma kalau yang tak dapat hadir, saya minta harap sangat dapat maklumkan segera. Itu saya rasa alhamdulillah. Salah satunya bersyukur kerana bukan kata ni, kerana bila dapat hadir bersemuka ni masalah lain yang kita bimbang sebelum ni. Kalau secara online kita risau sebab online ni tak pernah dibuat lagi. Risaunya tentang peranti macam ni lah, macam saya bagi taklimat lah, ada yang tak dengar, ada line putus ataupun hilang kan. Lepas tu macam-macam lagi, itu yang kita bimbang kalau pelaksanaan secara online ni. Namun alhamdulillah bila dibuka kita datang bersemuka, cuma kita dari segi sudut bersemuka ni mungkin ada yang bimbang kontak-kontak tu lah. Namun demikian saya harap kalau ada simptom-simptom dapat bagi tahu awal supaya kita sama-sama dapat cegah daripada awal. Okey, ada soalan Ustaz Tengku, kalau tengok pada tulisan saya tolong bacakan. Ustaz baca. Kalau ada soalan yang tulis tu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Saya Sri. Saya nak tumpang bertanya. So maknanya untuk ujian setara ialah untuk anak-anak tahun 6 dan ujian setara ni memang ujian bertulis. Betul Ustaz? Ya. Dan satu lagi ujian ya, betul. Yang itu untuk anak-anak tahun 5 dan tahun 6 dan MP Kafa ni memang ujian lisan. Ya. Dan pembahagian markah untuk MP Kafa ialah 75%. 25%. Okey. Ya. Yang setara jadi ada 2 lah. Kalau anak ada darjah 6. Setara dia berapa persen? 75. Kita 70% yang menjawab objektif. 70% yang menjawab objektif. 30% tadi yang ada kita dah bagi latihan apa nama kita bagi kita buat kerja sebelum ni kan, ada buat PPKSRA. Yang sebelum ni PPKSRA. Sebenarnya kaedah tu sebelum ni kita nak buat cara Google Form. Untuk dia ada 6 ni dipanggil PPKSRA. Jadi itu yang kita buat soalan 70% tu ada asalnya objektif. Sebab dalam Google Form ni kita nak suruh murid jawab bertulis. Penyelidikan kan. Jadi kita buat cara orang kata apa ni objektif lah. Jadi murid untuk darjah 6 ujian setara 70 markah daripada bertulis tu objektif akan dijawab secara bertulis di sekolah. 30 markah lagi yang dia dah hantar buku scrap. Buku scrap yang setiap subjek yang dia dah bagi dah hantar tu. Itu pun 30 markah akan dinilai oleh guru. Jadi campur 200 markah. Okey, faham apa? Okey Ustaz. So maknanya setara 70
Setara 70-30, yang MP Kafa 75-25. Ya. Betul. Betul lepas tu apa namanya, boleh tak Ustaz tolong sharekan sekali lagi jadual untuk setara dan juga jadual untuk MP Okey. Kafa. Nanti jadual ni, Ustaz share sekali lagi Ustaz. jadual untuk ujian setara nanti guru kelas akan share dalam grup. Guru kelas akan share dalam grup. Jadi MP Kafa pun dia akan share juga nama guru yang akan menilai tu. Jadi 15 sampai 19 tu kita ada guru-guru yang kita dah ada pembimbing dia. Sebelum ni pun kita dah ada lantik dah pembimbing untuk sebelum, kalau asalnya kita UPKK sebelum ni pun kita dah ada pelantikan guru yang membimbing anak-anak untuk darjah 5-6 ni bagi pelaksanaan amali solat dan juga penilaian cara hidup Islam. Kita dah ada guru pembimbing tu. Jadi bila pelaksanaan MP Kafa ni kita akan buat macam tu juga. Jadi kita pecahkan kepada dalam bentuk kelas lah. Mana sebab kehadiran murid tu datang ke sekolah, dia akan buat penilaian dalam kelas berdasarkan pecahan tadi. Maknanya murid kita campur 2, darjah 5-6 ada lebih kurang 100 lebih. Jadi akan dibahagikan lebih kurang 10 kelas. 10 kelas jatuh satu kelas lebih kurang 13 ke 14 orang macam tu lah. Jadi dalam tu lah dia akan dibuat penilaian secara lisan. Secara lisan MP Kafa secara lisan. Pandukan modul yang telah diberikan, modul yang telah diberikan. Untuk darjah 6 secara bertulis. Okay. Nanti kita akan share dalam grup yang mana ada jadual dan juga ni untuk 15 bulan. Sebab 15-19 tu kita tak tahu subjek apa lagi. Kita dapat tahu 8, 9, 10 nanti bila muat turun tu kita baru dapat tahu apa dia subjek ni. Tapi saya memaklumkan awal 15, 19 tu kita akan buat secara lisan di sekolah. Muat turun ni soalan tu kami dibenarkan muat pada 8 dan 9 masa 8, 9, 10 waktu hari kita buat ujian setara tu. Jadi waktu tu baru kami dapat muat turun soalan. Jadi baru dapat tetapkan pelajaran apa yang pernah yang kita akan maklumkan. Tapi pada maklumat awal ni saya maklumkan 15 dan 19 akan diadakan secara lisan di sekolah. Secara lisan di sekolah dengan kehadiran murid secara bersemuka. Okey, dah faham ya? Faham Ustaz. And then satu lagi soalan, last kali insyaAllah. Untuk MP Kafa tu, dia ada peruntukan markah yang 25% tu Ustaz. 25% untuk MP Kafa tu, adakah ia daripada permulaan anak-anak PDDR ataupun untuk jangka waktu masa bila tu Ustaz? Dia tulis tadi daripada tahun 2020. Oh 2020 2020 sampai 2021. Tapi insyaAllah lah guru kita tu saya kata tadi kita taklah sampai sekejam kata ni kita pun menanya 25 markah tu nak membantu anak kita ni. Kita kan nak bagi markah tadi lah untuk ni kan. Tapi yang sebenarnya dia nak pernah usaha kan tahun 75 tu. Baik Ustaz. 75 tu. Sebabnya bila saya daripada pengalaman saya murid ni bila dia secara lisan ni dia agak gementar, gemuruh sikit walaupun soalan mudah. Kita bagi clue pun kadang-kadang dia agak tak tahulah dah bagi clue dah bagi jawab macam bagi nak sampai nak kena jawab bagi jawapan cakap jawapan tu kat dia kan. Jadi harap dia dapat bersedia sebab ujian lisan dengan bertulis ni lain, dia bertulis dia boleh tulis je. Tapi bila lisan ni kita tanya soalan yang mudah kadang dia agak gementar kan. Dia tengok pun dah tengok ustazah walaupun ustazah tu dia kenal tapi ni guru kita bukan guru luar. Jadi guru kita jadi dia bila depan tu muka harap jawapan. InsyaAllah guru-guru pun akan membantulah cara kalau dia agak tak boleh nak jawab tu kita akan bantu bagi clue kat dia untuk dia dapat jawab insyaAllah. Tak sampai sebut jawapan. Okay. Tapi harap-harap sebelum dia nak ni minta bantu kita dapat ulang kaji untuk anak murid kita ni bersedia, anak-anak kita bersedia insyaAllah. Okay. Lepas tu Ustaz saya nak ambil kesempatan ni nak ucap ribuan terima kasih kepada pihak pentadbir dengan warga pendidik Sekolah Rendah Agama Al-Mutakin sebab selama ni mendidik anak-anak lah dengan sangat baik. Memang nampak sangat usaha gigih daripada pihak ustaz dan ustazah di sekolah. Terima kasih banyak saya nak ucapkan Ustaz Ya, sama. Kepada semua warga pendidik. Alhamdulillah, terima kasih Puan dan semua ibu bapa. Saya pun sebenarnya pun bagi pihak sekolah pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada para ibu bapa jugalah yang bagi kerjasama respon kan. Kami pun dan juga mohon maaf juga jika ada kekurangan dalam penyampaian ataupun saya sendiri pun dalam situasi mengajar
anak-anak dalam sebenarnya kurang puas hati bila ngajar cara online dan cara tak bersemuka ni. Itu yang pasal nak sangat murid datang sekolah. Sebab kita puas lagi murid depan mata kita. Tapi bila online atau hantar cara video ni rasa kurang puas. Tapi harap-haraplah kekurangan tu dapat ni murid kita sama-sama bimbing anak-anak ni. Murid dengan doa kita semua insya-Allah. Okey, kerjasama ibu bapa saya memang sangat hargai lah. Kerana bila ibu bapa menghargai dan beri kerjasama, kami pun penuh kekuatan semangat untuk sama-sama kita pastikan anak-anak kita berjaya. Okey. Cuma kalau ada perkara yang silap tu kita sama-sama tegur, bagi pandangan cara membina untuk kami sama-sama bangunkan sekolah kita, sekolah SRM Mustaqim jadi sekolah antara yang terbaik lah. Okey, ada lagi soalan? Betul Ustaz. Hello. Ya. Ustaz nak tanya yang untuk MKAFA tu yang akan diadakan secara lisan atau oral tu. Okey. Boleh tak dia dibuat secara bertulis? Sebab saya rasa mungkin pelajar ni mungkin dia walaupun dah bersedia tapi dia agak nervous juga secara oral ni, mungkin tak pernah buat macam tu. Tak boleh ke dibuat secara bertulis lah? Sebabnya kami dah dapat arahan macam tu dah. Arahan dia soalan cara lisan. Sebab kita pun nak kena hantar markah. Sebab itulah kaedah ni pun dia pada jabatan daripada JAKIM. Sebab untuk makluman MP KAFA atau UPKK ni dia direct pada JAKIM. JAKIM ni melibatkan seluruh Malaysia. Sebelum ni pun kalau ikut kaedah yang dilaksanakan oleh, kalau asalnya memang kalau tak bersemuka ni cara online dia agak ketat lagi. Jadi bila datang bersemuka ni murid kita cuma berdepan dengan guru lah, cara mana live depan. Kita tak ada live dalam online. Jadi kita nak membantu dalam itulah kita kata, tapi memang ni kaedah ataupun cara yang dibagi oleh pihak JAKIM untuk kita laksanakan. Mana kita tak buat secara bertulis. Kita pun masa mengejar dengan masa yang ada, sebab kita dalam tempoh yang ada ni kita nak kena siapkan pemakahan dan sebagainya, nanti nak kena serah kepada pihak jabatan dan kepada JAKIM. Kalau kita nak buat bertulis, dia nak kena bincang pula, nak buat bentuk bertulis ni memang dia tak boleh lari, tak boleh berbeza dengan sekolah-sekolah lain. Maksudnya kalau nak bertulis, semua kena buat bertulis. Dia tak boleh, orang ni nak buat bertulis, yang ni nak buat lisan, tak boleh. Kita kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak JAKIM. Cuma kena bantu anak kita sekarang lah. Kena cuba cek, cuma buat di rumah tu, cuba kata apa, dengan anak-anak sambil tanya dia kan, buat cara lisan sambil dia tanya umur-umur tu untuk dia bagi kekuatan kepada dia lah. Contoh soalan-soalan ni kan. Kita tanya apa dia tingkah tadi, kaitan rukun iman dalam berakidah. Kan, apa sebutkan kalau solat tu apa ni, kena maknanya dia cara macam kita biasa. Saya faham memang murid ni tak sama, ada yang dia bila tengok guru dia nervous, dia tak boleh gemuruh. Tapi insyaAllah saya kata tadi guru akan membantu seboleh yang sebaik mungkin lah untuk anak murid kita. Taklah sampai kita kata dia tak boleh jawab langsung ya. Cuma kita doakan murid kita ni diberi kekuatan untuk, inilah salah satu ni dah kita hadapi situasi dan cara kaedah yang diberikan. Ini cara kaedah barulah. Sebelum ni kami buat di sekolah juga Syafawi Al-Quran dan juga cara amali solat dan sayatan Islam je. Sekarang ni dia dah bagi pecahan kepada semua soalan, 5 soalan tadi. Jadi mungkin ini salah satu saya kata tadi, cabaran kepada murid tahun 5, tahun 6, 2021. Yang dalam tempoh mereka ni, inilah cabaran dia. Jadi saya minta sokongan bapa dan insyaAllah kami akan bantu supaya anak murid ni dapat hadapi ujian yang akan diadakan. Boleh Puan? Boleh Tuan? Ustaz, ada soalan tentang kantin Ustaz di ruangan chat. Okey, ada. Okey, apa soalan dia? Boleh baca? Sekejap. Mungkin sekolah boleh usahakan dengan pihak kantin menyediakan makanan secara pre-order untuk anak-anak yang hadir. Ini daripada siapa ya? Faz Hassan. Okey, untuk makluman, tadi saya dah maklumkan, tadi ada yang tanya makan kan. Kita pihak kantin yang sebelum ni dah berhenti, maknanya
dia menamatkan perkhidmatan lebih awal. Bukan kita tamatkan perkhidmatan dia, dia menamatkan kerana tempoh pandemik, mungkin kerana tak, orang kata apa, mencari ni. Jadi dia tak ada pendapatan, jadi dia pun minta berhenti awal, jadi kita pun terima. Jadi pada asalnya kita sebab kita tak tahu lagi pembukaan sekolah, kita cadang nak buka, jadi kita dalam proses nak buka tender ni. Jadi kita baru nak mencari orang kata apa, kantin orang baru lah. Jadi kita ambil masa. Jadi kita pun dah bincang dalam perbincangan di pihak sekolah, hadiran murid kalau yang akan datang pun, ibu bapa boleh bawa bekal. Anak-anak yang ada ni, maknanya anak-anak ni boleh bawa bekal, bagi bekal pada anak-anak. Kalau tak dapat bawa bekal, kalau ni pun kita mungkin boleh bincang dengan kedai di bawah lah, kedai di bawah yang ada sebelah masjid, di sebelah sekolah tu, bincang mungkin boleh sediakan makanan. Kalau ibu bapa boleh order di situ, nanti anak-anak dia akan bagi ke anak-anak yang dah di ni lah. Itulah satu cara lah nak ni. Sebab kantin sekarang memang kita tak ada. Buat masa sekarang dia dah menamatkan perkhidmatan. Jadi saya serah kepada bapa lah untuk menyediakan sendiri makanan tersebut. Okey. Ada lagi soalan? Okey, Ustaz ada yang bertanya tentang silibus silibus setara. Untuk ujian setara. Okey, saya cuba jawab Ustaz. Okey. Okey. Darjah 6 yang setara tu dia ambil daripada darjah 4 hingga 6. Okey, ibu bapa boleh minta anak rujuk kepada nota yang telah kita share sebelum ni. Kalau tak salah nota tajuk dia modul puncak akhir 2021. Rasanya semua guru-guru subjek share dah dekat kepada murid-murid lah. Jadi boleh merujuk kepada PowerPoint tu. Kalau macam saya subjek akhlak kan, saya ada sharekan dekat Telegram, boleh saya dah pin kan, boleh tengok. Okay, untuk setara darjah 6 yang modul puncak akhir 2021. InsyaAllah nanti semua guru subjek akan share semula lah nota tu. Jadi kalau macam tak ada dah buku darjah 4, darjah 5, boleh merujuk kepada modul tu lah, ya, nota PowerPoint tu. Sebab dalam nota PowerPoint tu, dalam modul puncak tu dia ada merangkumi daripada darjah 4 hingga 6. Okey? Baik, itu sahaja. Okey Ustaz, maaf mencela Ustaz. Ada soalan daripada Tengku Muhammad Khaidir Ustaz. Selepas exam tu pelajar boleh terus balik ke atau kena tunggu di sekolah sampai 5.30 baru boleh balik Ustaz? Ustaz buka mic Ustaz. Ustaz, off mic tu Ustaz. Untuk MP Kappa tu, untuk masa tu nanti saya akan dapatkan pengesahan balik daripada pihak jabatan, pihak zon. Sebab kita tak dapat masa penerangan itu tak ada pula. Okay, masa tu nanti saya dapat pengesahan balik. Sama ada calon yang dah selesai terus balik ataupun dia tunggu sampai keseluruhan habis semua baru boleh balik. Itu nanti kita akan maklumkan semula lah tentang masa tu. Masa tu hari tu kita tak ada, sebab kita dah bincang masa. Sebab kita asalnya di rancangan kita pada 15 sampai 30. Jadi dibagi masa 15 hingga 30. Jadi ada beberapa kaedah sekolah dia guna pelbagai lah. Ada sekolah ni buat macam ni kan. Jadi dekat masa tu tak dibincangkan. Jadi ni bila kita buat macam ni nanti saya confirmkan balik dengan pihak jabatan. Adakah calon yang telah selesai di sebenarnya dah habis ujian penilaian tu dia terus balik, ataupun dia stay sampai dah habis semua baru balik semua. Itu nanti saya confirmkan balik, nanti saya beritahu. Okey, terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada soalan saya nak maklumkan secara tak langsung lah kepada secara langsung kepada ibu bapa yang ada hari ni, yang ibu darjah 6, darjah 5 mungkin ada anak darjah 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4. Kita sebenarnya kalau ikutnya kita dah
boleh bersemuka pada 1 dan 2, maknanya bermula 1 dan 2 tu kita dah boleh bersemuka untuk ni, dan guru pun dah memang pada minggu lepas kita buat perbincangan, mesyuarat, kita dah bincang nak menyusun kehadiran murid, sebab kehadiran murid sebanyak 50%, maknanya murid yang hadir ke sekolah 50%, dalam 5% tu satu kelas dibagi 2. Kalau ada kelas tu 20 orang, dibagi minggu ni murid A 10 orang. Itu minggu depan pula murid B ni pula akan datang 10 orang. Itu sebab tu ada guru kelas pun dah dapatkan feedback daripada ibu bapa, mana anak-anak ada adik kakak yang satu. Maknanya kita boleh tetapkan dia hadir pada hari yang sama. Kalau kata adik dia darjah 1, kakak dia darjah 4, dia akan hadir pada hari tersebut. Jadi kita sedang ni. Namun bila situasi sekarang, untuk makluman ibu bapa juga, melihat keadaan sekarang ni, sekolah kita pun dalam proses pembinaan. Alhamdulillah kita dah dapat peruntukan daripada JAKIM melalui bajet dana persekutuan yang diumumkan bajet oleh pihak kerajaan. Kita dah dapat naik taraf untuk buat dataran sekolah kita, nak keluarkan kat depan tu untuk perhimpunan murid pada masa akan datang. Jadi projek tu baru bermula pada 4 bulan 10 yang lepas dan masih dalam pembinaan. Jadi kita memandangkan situasi itu nampak kurang samat. Bila murid datang nanti, yalah kita faham anak-anak bila datang, mungkin kita tak dapat kawal situasi itu, boleh membahayakan anak-anak murid. Jadi kita pun dah minta kepada pihak jabatan untuk menangguhkan kehadiran anak-anak pada 1 dan 2 bulan nanti. Ya. Namun demikian, dan apa yang kita rancangkan sebelum tu juga, saya pun dah ada, mungkin dah maklum dalam grup, kita pun diuji juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita sekolah ni, guru, ialah kita tak tahu benda yang nak berlaku kan. Bila kita buat mesyuarat itu ada kontak. Jadi kami ni guru-guru dah di kategori kontak, maknanya kena kuarantin diri. Alhamdulillah lah, semua dah swab negatif, daripada seorang je yang positif. Jadi kita dah kuarantin diri. Yang tu kuarantin pun sampai hari Senin depan lah. Jadi keadaan tu menyebabkan terpaksa penangguhan sekolah kita. Maknanya murid pada waktu tu tak dapat hadir lagi ke sekolah. Jadi kita akan bermula balik pada 8 bulan nanti. Pada 8 bulan nanti ya. Maknanya darjah 6 akan datang ke sekolah. Kemudian lepas tu darjah 5, 6. Lepas pada tu yang saya kata nanti, lepas pada tu pada 22 bulan 11 tu baru kita nak susun darjah lain untuk hadir ke sekolah sebelum kita adakan ujian akhir tahun. Okey. Jadi pada sama kita sedang ni lah, maknanya buat persiapan. Jadi saya mohon maaf lah kalau ada ni kelambatan ataupun sebab kita dalam situasi sekarang ada beberapa perubahan. Ada berlaku perubahan, jadi kita nak keluarkan notis segera. Ni takut nanti kena buat ralat balik. Jadi kita menunggu. Jadi insyaAllah pada akan datang ni murid lain darjah 1-4 masih lagi dilaksanakan pelaksanaannya secara PDPR di rumah. Yang murid lain darjah 1-4 akan belajar di rumah sehinggalah tarikh akhir 19 bulan 11. Kemudian pada 22 bulan nanti barulah kita akan susun balik hadiran murid darjah 1-4 ini untuk datang ke sekolah secara bergilir 50%. Apa maklumat tambahan nanti kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Semua kita sama-sama doakan moga kita dijauhkan daripada sebarang bala atau musibah dan kita berada dalam keadaan yang baik. InsyaAllah. Itu saja. Ada lagi tambahan? Saya serah kembali kepada Ustaz Tengku. Terima kasih atas penerangan dan taklimat yang telah diberikan oleh Ustaz Muhammad Nishan bin Ishaq selaku Guru Besar Sekolah Rendah Agama Al-Muttaqin. Dan jika ada soalan-soalan berbangkit, bolehlah ajukan soalan tersebut ke dalam grup kelas masing-masing ataupun boleh personal guru kelas masing-masing. Dan insya-Allah atas segala dengan segala penerangan yang Ustaz Nishan berikan sebentar tadi, saya sangat-sangat berharap, sebab saya ni penyelaras untuk peperiksaan tahun ni, agar ibu bapa
boleh bagi kerjasama yang baik untuk menjayakan peperiksaan kita pada tahun ni lah, insyaAllah. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi bersama-sama dengan pihak sekolah kita pada hari ini untuk mendengar penerangan berkenaan dengan peperiksaan. Jadi kalau tak ada apa-apa persoalan lagi, kita tutuplah pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, penerangan hari ini saya telah record dan insyaAllah nanti saya akan bagi link bila dah siap saya upload dalam grup kelas masing-masing lah untuk penerangan, untuk nak dengar lagi sekali. Nanti rakaman saya akan bagi balik. Okey. Itu sajalah daripada saya dan pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sudi bersama-sama meluangkan masa pada pagi ini untuk mendengar penerangan berkenaan dengan peperiksaan. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih semua. Ustaz. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.